Yang berusaha Puan Norzila binti Mat Hamzah, Pengetua SMK Taman Mutiara Rini 2. Yang dihormati Puan Wun Siu Chu, Penolong Kanan Pentadbiran. Puan Mahanum binti Mahat, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Puan Cik Farida binti Cik Yahya, Penolong Kanan Curriculum. Puan Nio tiada di sini ya. Salam takziah buat Ibu Puan Nio. Barisan Ketua Bidang, rakan-rakan guru serta rakan-rakan AKP yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul lagi walaupun secara dalam Jimit dalam program LDP yang ke-7 istimewa dan khas kepada anda daripada Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK TMR 2 Awesome. Jadi terima kasih kepada hadirin yang ada di dalam ni, walaupun ada di antara kita yang bilangan hari LDP-nya dah terlebih-lebih dah ya. Tapi tetap masuk untuk dapatkan ilmu dan juga mendengar perkongsian. Jadi sesungguhnya sesiapa yang ada dalam ni semua insan-insan hebat ya. Bagi tepukan untuk diri sendiri. Kalau bukan kita yang nak puji diri kita, siapa lagi yang nak puji ya? Jadi pujilah diri sendiri. Jadi sebelum kita mulakan, saya ingin ingatkan kepada rakan-rakan guru, rakan-rakan AKP, cuba kita tengok sikitlah people dekat dalam Gmail kita ni, sesi pagi, sesi petang kan. Kalau ada kawan-kawan kita yang belum masuk, boleh lagi kot, sempat lagi ni nak calling-calling untuk masuk dalam LDP kita pada hari ini. Sebab saya ada pengalaman ngeri dengan LDP ni apa tu ngerinya, tengok. Saya ada pengalaman terlupa masuk dalam LDP kesian ya. Tapi tak ingatlah LDP yang keberapa, tapi saya memang betul-betul terlupa. Masa tu hari Sabtu kan, biasalah hari Sabtu ni hari untuk saya lah secara personalnya hari untuk berjimba-jimba. Kalau kaunselor ni walaupun ramai nampak yang kami ni tak ada kelas, tapi sepanjang hari bekerja tu daripada Ahad sampai hari Khamis memang sangat sibuk. Sebab kami perlu melaporkan walaupun sekecil-kecil perkara dalam SEPKM tu. Jadi dokumentasi, laporan, analisis tu biasanya nak buat masa weekdays ni macam tak sempat. Jadi hari Jumaat memang hari saya bekerja. Masa itulah saya nak key in, masa itulah nak analisis, masa itulah nak buat data dan sebagainya. Biasanya kerja-kerja berkaitan perkeranian lah. Jadi hari Jumaat memang hari saya bekerja. Yang tinggal hanyalah satu-satunya hari Sabtu untuk saya berjimba dengan anak-anak dan suami. Kalau suami tak kerja lah. Jadi pada hari Sabtu tersebut, saya pun pukul 7 pagi keluarlah dekat depan rumah saya yang sekangkang kera ni kan. Bukakan kolam untuk anak, bukakan air pancut, letakkan gelongso dekat mereka. Mereka pun berkubang lah dalam mini Sunway Lagoon dekat rumah saya ni kan. Mini Sunway Lagoon. Kalau siapa yang pernah tengok dalam Facebook saya tu, adalah kan gambar anak saya berkubang dengan mak-maknya sekali terjun dalam kolam yang kecil tu kemudian bila mereka mandi-mandi, saya pun menyentallah lantai dengan bersungguh-sungguhnya sampailah rasa letih, masuk dalam konon-konon nak minum air, capai handphone sekali tengok, ya Allah, hari ni ada LDP. Masa tu LDP kenapa lupa ada LDP, dia punya perasaan tu terkejut ya. Terkejut, orang kata terkejut biawak lah. Pernah tak nampak biawak terkejut? Kalau tak pernah nampak, lepas ni cikgu-cikgu bolehlah buka YouTube, search reaksi biawak bila terkejut. Dia macam reaksi Cikgu Nadia terkejut bila lupa masuk LDP. Takut. Memang terkejut masa tu. Risau ni, matilah aku. Habislah apa nak jawab dengan pengetua ni macam tu kan. Jadi itulah antara pengalaman ngeri saya dengan LDP. Jadi sejak dari peristiwa itu kan, saya percaya bahawa saya takkan lagi terlupa LDP sampai bila-bila. Jadi setiap hari Sabtu memang saya tengok kalender. Ada tak LDP? Kadang-kadang tanya Cikgu Zaliha, tanya Cikgu Aida. Ada tak LDP ya kawan-kawan? Ada tak LDP? Takut ya, risau kadang-kadang. Jadi demikianlah cerita saya tentang pengalaman tu. Tapi betul takut tau. Saya tak pastilah cikgu lain pernah rasa ke tak kan. Cikgu Emma mungkin tersenyum-senyum kat situ, mungkin pernah lah mengalaminya macam saya jangan risau, anda tak kesorangan sebab saya pun pernah terlupa masuk LDP. Dia punya perasaan takut dan nervous tu rasa macam jantung tercabut, terkeluar, terjatuh pula tu ke lantai jantungnya. Bila saya nak ambil jantungnya tak ada. Makin complicated emosinya tu takut. Okey. Jadi apa yang saya kongsikan pada hari ini tentang emosi
yang penuh dengan kesukaran, stres, risau, bimbang, takut. Jadi ada kaitan dengan apa yang saya nak kongsikan dan rakan-rakan kaunselor kongsikan pada hari ini. Pada asalnya kami nak bercerita ataupun berceloteh ni, sembang santai ni, jangan cikgu-cikgu stres. Kita buat perkongsian yang santai-santai je, bukan berat-berat ni macam dengar DJ radio bercakap kat dalam radio gitu je. Pada asalnya nak bercerita, nak berceloteh tentang pengurusan stres. Tapi kaunselor sendiri stres macam mana tu. Jadi kita sentuh sikitlah tentang emosi, sebab pengurusan stres nanti kita akan berada ataupun kita akan sambung dalam slot yang kedua nanti. Okey, jadi saya akan paparkan tajuk kita pada hari ini yang berkaitan dengan cerita Cikgu Nadia lupa masuk LDP tu. Iaitulah tentang emosi. Okey, sekejap saya paparkan dulu. Okey, jadi sesi pagi dah keluar, saya percaya dah keluar, sesi petang pun dah keluar ya. Okey, jadi saya harap semua nampak ya saya punya slide ni macam dalam kelas ni selalu bercakap dengan anak murid. Hari ni cakap dengan cikgu. Jadi nervous dia sikit nervous. Dia nervous bukan apa. Saya ni nervous dengan benda-benda teknikal. Dia lebih gabrah sikit gabrah ayam. Gabrah ayam. Sebab kalau takut tersalah tekan butang ni nanti pangkar tiba-tiba penceramah hilang. Okey, jadi pada hari ini saya akan kongsikan kepada rakan-rakan guru dan rakan-rakan AKP berkaitan emosi. Macam cerita saya tadi ada macam-macam emosi. Rasa stres, bingung, takut, murung sekejap lupa masuk LDP nak jawab apa dengan pengetua ni takut. Okey, jadi cikgu-cikgu cuba cikgu-cikgu nyatakan kalau boleh tuliskan di ruangan komen pun tak apa. Apa emosi-emosi yang pernah cikgu rasai dalam kehidupan cikgu-cikgu? Boleh tuliskan. Saya boleh bacakan dalam dua-dua sesi. Emosi. Nyatakan emosi yang ada pada diri manusia. Sangat terharu Cikgu Duba. Bagus. Sangat terharu Mesti ada peristiwa-peristiwa yang berlaku ya. Cikgu Rohana, gembira. Ya. Cikgu Putri, marah. Betul. Ada lagi emosi lain? Cuak, Cikgu Sadia cuak. Ni mesti pernah lupa masuk LDP juga ni macam saya. Cikgu siapa tu? Farah, sedih. Cikgu Azlizah, risau. Risau Cikgu Roziana, delighted. Alamak, Cikgu Bazlin, delighted tu apa maksudnya? Estetik. Makin membastik. Delighted, ecstatic. Keliru. Confused apa lagi yang ada? Geram Cikgu Hashimi. Bimbang Cikgu Benjamin. Teruja Cikgu Azmaniza. Rasa bersalah. Ya betul Farah. Sedih Cikgu Hairunisa. Takut dan sebagainya. Ada macam-macam emosi. Menangis Cikgu Dayang, menangis. Dan macam-macam lagi emosi yang ada pada diri kita. Bangga Cikgu Bazlin. Jadi itulah kita, selagi kita ini seorang manusia, memang kita akan deal dengan emosi-emosi macam ni. Betul Cikgu Rosli, bersyukur. Alhamdulillah bersyukur. Jadi saya nak ajak cikgu-cikgu semua overhead. Alamak, Cikgu Vitia, saya takut nak sebut perkataan BI ni takut when I speak English everybody will die. Takut, kadang-kadang confident jugalah. Over apa tu nak sebut entah. Risau. Jadi saya percaya itu pun perasaan jugalah Cikgu Vidya takut nanti everybody will die bila saya sebut nanti. Okey. Jadi saya nak kongsikan kepada cikgu-cikgu tentang macam mana untuk kita fahami manusia itu dari segi emosi mereka. Menggunakan ilmu dalam kaunseling. Sebenarnya kalau dalam kaunseling ni kan ada banyak sangat teori, ada banyak sangat teknik dalam teori-teori itu. Jadi sebab tu kalau cikgu-cikgu guna dalam sesi kaunseling, kaunselor akan gunakan kemahiran yang ada, teknik yang ada dan teori yang ada untuk memahami manusia. Mengapa, macam mana manusia itu boleh menjadi begitu dengan tingkah laku. Kenapa dia jadi macam tu ya? Kenapa emosi dia jadi macam tu? Jadi kita faham manusia dengan teori dan teknik-teknik ini. Jadi sebab tu kadang-kadang kan cikgu-cikgu, rakan-rakan AKP, saya risau bila sesetengah orang sebut tentang kaunseling ni. Kadang-kadang ada yang kata, contohlah saya
Saya bukan kaunselor. Saya cakap, okey, saya dah bagi nasihat dekat dia. Okey, saya dah bagi kepada nasihat ni kepada seorang pelajar namanya siapa Bujibu lah kononnya, Bujibu. Saya dah nasihat dia dah, Cikgu Nadia. Saya dah kaunseling dia. Takut saya kalau dengar perkataan kaunseling tu ya. Sebab sebenarnya perkataan kaunseling tu kita tak boleh suka-suka hati guna. Sebab nasihat itu bukan kaunseling. Saya nak cerita kongsi kepada semua ya. Nasihat bukan kaunseling, tapi dalam kaunseling ada sedikit unsur nasihat. Ada sikit je, mungkin dalam 0.1% ataupun 1% sahaja. Tapi kaunseling bukan nasihat ya. Jadi kalau cikgu dah nasihat Bujibu ni, cikgu jangan kata, Cikgu Nadia saya dah kaunseling dia. Salah term tu Sebab kaunseling dia akan gunakan teknik, gunakan teori, gunakan kemahiran yang kita dah belajar. Dan ada sijil perakuan yang sah untuk kita jalankan sesi kaunseling tu. Jadi kalau nasihat cuma cakap je lah, Cikgu Nadia saya dah nasihatkan dia. Itu lebih tepat berbanding menggunakan perkataan kaunseling itu. Jadi saya nak ajar kepada cikgu satu ilmu ataupun teknik ya berkaitan berkaitan emosi tentang kaunseling ni. Okey, kenapa kita beremosi? Okey kawan-kawan. Agaknya kenapa ya kita ada emosi tadi tu? Macam Cikgu Kasmah Yohanis kata bahagia, rasa bersalah, Cikgu Benjamin kata bimbang, kesal, terharu, Cikgu Bintia kata terharu kan. Agak-agak kenapa kita ada emosi tu semua? Kenapa? Cetul tak apa, tak ada yang salah. Semua jawapan saya terima. Semua yang bagi jawapan semua hebat-hebat. Agak-agak kenapa ya? Nampaknya belum ada jawapan. Sebab kita manusia, Cikgu Amor. Ya, sebab kita manusia. Cikgu Kogilavani pun kata sebab kita manusia. Yalah manusia kan. Sebab itulah kita buat emosi. Apalah Cikgu Nadia ni? Sebab kita manusia. Betul lah tu. Tak ada yang salah. Semua betul. Okey, jadi kita akan tengok daripada satu perspektif ya. Sebab Cikgu Dayang kata kita ada perasaan, manusia lagi-lagi perempuan terlebih emosi. Betul, saya akui perempuan ni, itu dalam LDP lain lah kita cerita perbezaan lelaki dan perempuan, emosinya macam mana, pandangannya macam mana. Betul Cikgu Kogilavani, lagi-lagi perempuan memang terlebih emosi. Okey, jadi saya akan terangkan tentang satu teknik ini atau dalam ilmu psikologi ataupun kaunseling kita panggil sebagai teknik teori rational emotive behavior therapy. Betul kan saya sebut ni? Tak salah takut nanti everybody will die. REBT ataupun singkatannya kalau dalam kaunseling ni REBT. Rational Emotive Behavior Therapy. Terapi emosi, tingkah laku emosi rasional. Ini 1% je yang saya ajar. Satu perkara je yang saya ajar dengan cikgu. Tapi saya taklah ajar secara mendalam tentang teori itu. Tak. Kalau saya ajar teori ni nanti jadi kuliah kaunseling pula ya. Dah boleh ambil master kaunseling pula kat sini. Jadi saya akan ajar aplikasi teknik dalam teori ini. Berkaitan emosi tu tadi. Okey, dalam teori ini, teori REBT ini daripada pelopor yang namanya Albert Ellis. Albert Ellis ni bukan kat Malaysia lah, luar negara lah kan. Albert Ellis. Dalam teori ini mengandaikan bahawa emosi yang tidak rasional yang kita alami tu, emosi sedih, murung, bimbang, takut, rasa nak bunuh diri, rasa down dan sebagainya itu yang tak rasional adalah disebabkan oleh pemikiran. Sebab pemikiran kita yang tak rasional. Okey, mungkin cikgu-cikgu belum jelas lagi kan apalah Cikgu Nadia ni memanglah pemikiran. Ya, tak. Nanti saya terangkan ya. Okey, disebabkan oleh pemikiran kita tak rasional. Okey, lagi satu cikgu-cikgu. Okey, sedih, marah, geram, terkilan, semua tu yang kita selalu kata emosi-emosi negatif itu adakah tidak bagus? Adakah tak rasional? Ada sesiapa boleh jawab? Adakah ianya tidak rasional? Sedih, tak rasional lah kau ni nak sedih je. Tak, rasional. Rasional ya? Siapa yang jawab? Saya tak nampak siapa ya Duba. Cikgu Duba. Terima kasih Cikgu Duba. Rasional. Betul. Tepat
sekali 100 markah untuk Cikgu Duba. Emosi-emosi sebegini sebenarnya bukanlah totally tidak rasional. Sebenarnya rasional ya. Contohnya nangis apabila kita kematian orang yang kita sayang. Rasional benda tu sebenarnya. Sedih normal lah, takkan orang meninggal kita nak ketawa, nak gembira kan? Tak logik lah, itu tak rasional tu. Jadi emosi ni sebenarnya rasional. Tapi yang jadi tak rasional bila kita akhirnya bertingkah laku yang tidak rasional. Contohnya kita rasa nak bunuh diri. Kita tak boleh nak berfungsi dalam kehidupan kita. Tak lalu makan, mandi tak basah, tidur tak kenyang, tidur tak lena, makan tak kenyang. Dia macam tu murung je 10 hari 10 malam murung aja. Itu yang jadi tak rasional, yang tak normal. Kalau sedih, marah, biasalah orang pukul kita tiba-tiba. Marah, rasional lah tu. Sebenarnya betul lah, tak salah. Itu bukan emosi negatif. Marah sesuai pada tempatnya sebab kena pukul tiba-tiba. Memang kita akan rasa marah kan. Ada tiba orang pukul kita tepuk, ketawa. Itu lagi tak normal namanya ya. Jadi emosi tu sebenarnya rasional dan normal. Tapi yang jadi tak normal bila kita jadi over. Rasa nak bunuh diri, down sangat, 10 tahun tak boleh move on. Itu jadi tak normal. Ataupun tak rasional. Okey. Jadi seterusnya kita tengok aplikasi teori ini. Ini yang saya nak dedahkan kepada cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu bolehlah gunakan teknik ini dalam memahami manusia. Tak kira lah dengan husband ke, dengan anak ke, dengan anak murid ke, dengan kawan-kawan dan sebagainya. Ya. Okey, inilah teknik ABC. Tapi untuk hari ini saya akan share kepada cikgu sampai ABC sajalah. Kalau ikutkan sebenarnya ada A, B, C, D, E, F. Adalah belakang panjang-panjang tu. Kalau cikgu nak tahu lebih, kena sambung master counselling ataupun master psikologi. Okey, kita tengok ya cikgu-cikgu. Okey, teknik ABCD ni, apa itu A? Okey, kita tengok sini. A ialah activating event atau peristiwa. B ialah belief system ataupun sistem kepercayaan. C ialah consequent ataupun kesan emosi. Okey, stop sampai situ. Saya nak terangkan aplikasi teknik ABC ni dulu dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia. Okey, kita ambil contoh Cikgu Nadia yang lupa masuk LDP. Saya tak nak bagi contoh orang lain. Kalau bagi contoh orang lain macam mengumpat ya, dosa. Jadi tak apalah kalau mengumpat diri sendiri pun tak salah. Jadi contoh saya punya peristiwa tadi ialah lupa masuk LDP. A sebagai A, peristiwa lah lupa masuk LDP. Okey, jadi disebabkan saya lupa masuk LDP tadi, saya jadi takut, terkejut, biawak, murung sedih, apa lagi tadi risau, bimbang dan sebagainya. Itu ialah C, iaitu kesan emosi. Cikgu boleh nampak kan dekat sini saya ada tunjukkan. C ialah kesan emosi. Jadi kita belajar hari ni A dan juga C. A ialah peristiwa, C ialah emosi kita daripada peristiwa yang berlaku. Okey, biasanya cikgu-cikgu kan dalam sesi kaunseling khususnya dalam kalangan klien anak murid lah kan. Anak murid contohlah yang datang kepada kita, saya selalu terangkan dengan anak murid kita tentang isu remaja lah. Contohnya isu putus cinta ya. Yang kalau kita dah tua-tua ni nak cerita pasal isu putus cinta macam kelakar pula. Jadi tak apalah kita dengar sikit lah celoteh Cikgu Nadia ni tentang anak murid kita kadang-kadang ni Okey, contoh peristiwa remaja. Remaja lah, isu-isu semasa remaja. Peristiwa putus cinta sebagai A. C, emosinya ialah sedih, murung, rasa nak bunuh diri. Okey, kita ambil contoh Bujibu tu tadi. Bujibu datang kepada Cikgu Nadia. Biasanya dalam sesi kaunseling ni, sesi pertama dia takkan terus cerita. Kebanyakan orang, klien dia tak percaya dengan kaunselor, lagi-lagi kalau kaunselor tu tak rapat sangat ya. Jadi sesi pertama tu biasanya mereka takkan cerita. Lebih kepada sembang-sembang tentang latar belakang. Orang kata sembang-sembang, tapi kaunselor punya otak ni ligat. Ligat ni nak analyse ni nak teroka, nak membina hubungan repo, nak membina kepercayaan supaya klien tu bercerita kepada kaunselor.
Jadi yang datang kepada kita contohnya Bu Jibu. Ni dah dalam sesi kedua, ketiga, keempat lah ni sesi keempat lah. Cikgu, sebenarnya kan hari tu kan saya nangis kan sebab saya sedih tau cikgu. Saya sedih. Okey, saya nampak awak sedih hari tu. Awak nangis kan. Tapi sebenarnya cikgu hari tu bukannya saya sedih sebab kucing saya mati. Tapi kan cikgu sebenarnya kan Nana tinggalkan saya. Sebenarnya hari tu dia cerita dengan saya kucing dia mati. Beriuk-riuk nangis ni. Tak, rupanya bukan kucing dia mati. Tapi rupanya dia clash ya, putus cinta. Okey, jadi dalam sesi seterusnya tu saya akan tanyalah sebagai kaunselor. Okey, jadi Bu Jibu sedih. Rasa nak bunuh diri kan. Bu Jibu rasa kenapa ya Bu Jibu sedih? Yelah cikgu, orang putus cinta memanglah sedih. Nampak tak kat situ? Dia percaya bahawa A ini yang menyebabkan C. Betul tak cikgu-cikgu? Kita percaya kita jadi sedih murung disebabkan A ataupun peristiwa tu tadi. Macam tadi kan saya tanya kenapa ya agaknya kita sedih sebab kita manusia kan. Normal lah kan putus cinta rasa sedih. Bunuh diri pula. Murung sebab putus cinta. Jadi orang akan menganggap khususnya klien akan menganggap C ini disebabkan oleh A ya. Kita pun percaya, betul tak? Saya kalau tak belajar kaunseling pun saya percaya peristiwa tu yang menyebabkan C, A yang menyebabkan C. Tapi sebenarnya kan cikgu-cikgu, kalau dalam teknik ABC ni, dalam teori REBT ni bukan A yang menyebabkan C. Bukan peristiwa tu yang menyebabkan C. Sebab apa? Nanti saya cerita. Sebenarnya ada benda lain. Nanti contohnya macam ni kenapa bukan A yang menyebabkan C. Okey, contoh. Si Bu Jibu ni rasa sedih, rasa murung, rasa nak bunuh diri sebab putus cinta. Tapi si Nana putus cinta juga. Tapi kenapa Nana punya emosi sedih sehari 2 hari aja? Kemudian hari yang keempat dia dah ada boyfriend baru. Cikgu-cikgu nampak tak? Rakan-rakan AKP nampak tak? Peristiwanya sama. Bu Jibu putus cinta, Nana pun putus cinta. Kenapa saya bagi contoh remaja ni? Tak apalah ya. Contohnya, okeylah contoh LDP saya tadi lah. Tu dah jadi mengumpat kan. Jadi contoh saya lah. Okey, contohnya Cikgu Nadia lupa masuk LDP. Kemudian contoh lain, Cikgu Huda. Boleh ke sebut Cikgu Huda? Boleh ke sensitif tak? Okey, tak apalah. Ni mungkin Cikgu Nadia dan Cikgu Huda di negara Uganda lah bukan di SMKTMR 2. Cikgu Nadia, Cikgu Huda di negara Uganda. Okey. Cikgu Nadia terlupa masuk LDP dan menyebabkan dia rasa sangat sedih, rasa down, rasa takut dan sebagainya. Cikgu Huda di negara Uganda pun lupa masuk LDP. Tapi kenapa Cikgu Huda relax je? Tenang aja, cool je. Tak ada pun gelabah-gelabah ayam, tak adalah terkejut-terkejut biawak. Nampak tak cikgu-cikgu? Peristiwanya sama Cikgu Huda dua-dua antara kita lupa masuk LDP. Tapi Cikgu Nada takut, sedih, risau. Tapi Cikgu Huda relax, cool, tenang. Peristiwa sama tapi emosi yang berbeza. Nampak tak kat situ? Jadi sebab itulah dalam teori ni kata bukan peristiwa. Bukan peristiwa yang menyebabkan emosi kita yang tak rasional itu terjadi. Cikgu Huda ni Cikgu Huda Uganda Cikgu Nadia Uganda. Bukan kat Malaysia Okey. Jadi sebenarnya apa ya guys? Kalau bukan A yang menyebabkan C? Tapi sebenarnya ialah B. Dalam teori ni kata B ni yang menyebabkan C. B ni apa? B inilah kepercayaan tak rasional. Kepercayaan tak rasional yang ada dalam diri kita yang dah tertanam ni dalam minda kita tapi kita tak sedar. Kepercayaan tu. Okey, kita tengok apa kepercayaan tak rasional yang ada dalam diri manusia yang kebanyakan di antara kita tak sedar. Okey, yang pertama ada 11. Ada buku lain kata ada 12, ada yang kata 13. Tapi saya ambil yang 11 kepercayaan tak rasional daripada REBT ni. Kata apa? Yang pertama cikgu, benda tak rasional dalam diri kita. Kita percaya bahawa kita mesti disayangi. Betul tak cikgu-cikgu? Saya mesti disayangi. Kalau dalam sesi kaunseling, budak-budak akan cakap, iyalah cikgu, apalah Cikgu Nadia ni, memanglah kita mesti disayangi cikgu. Okey, betul Bu Jibu. Awak rasa nak disayangi. Tapi ada kat mana yang tertulis yang awak mesti disayangi? Kat mana? Kat mana ada kata yang kita mesti disayangi? Kita nak orang sayang kita, tapi adakah mereka mesti sayang kita?
Dah tak betul kat situ? Nampak? Okey, itu kepercayaan tak rasional yang pertama yang kita semua kena sedar. Saya mesti disayangi. Benda tu dah tertanam dalam otak. Sebenarnya tak betul. Yang kedua, saya mesti dapat apa yang saya nak. Kalau tak, saya seorang yang teruk. Betul tak cikgu-cikgu? Betul tak rakan-rakan AKP? Kita selalu percaya kita mesti dapat aku nak. Aku mesti nak dapat Pandora ataupun pulut dakap lah paling-paling pun bulan ni. Kalau tak, memang buat sia-sia je aku kerja. Kan? Itu pun dah jadi tak rasional. Saya mesti dapat apa yang saya nak. Kalau tak dapat, saya teruk. Kita memang kita nak apa yang kita nak, tapi adakah kita mesti dapat apa yang kita nak dan adakah kita teruk kalau kita tak dapat benda tu? Cikgu fikir sendiri ya. Tepuk dada, tanya iman, tanya selera ya. Okey, yang ketiga kita tengok pemikiran tak rasional yang ketiga iaitu saya mesti sempurna dan saya tak boleh buat salah. Biasanya kita akan percaya benda ni. Yalah, mestilah kita kena buat yang terbaik, yang sempurna. Kita mesti tak boleh buat salah. Dalam Google Meet hari ni Cikgu Nada mesti tak boleh buat salah. Macam tu. Tapi kat mana ada tulis yang kita ni sebagai manusia bersifat sempurna sentiasa dan tak boleh buat salah? Okay, itu tak rasional ya. Yang keempat, manusia tak boleh buat salah dan mesti dihukum. Contohnya saya fikir macam dalam kes lupa LDP tu. Sepatutnya saya tak boleh buat salah ni. Dah lah kaunselor, ya Allah. Dah lupa masuk LDP, nak jadi apa ni? Itu saya lah. Saya fikir macam tu. Saya tak cakap orang lain yang fikir. Saya punya pemikiran yang kata macam tu. Sebab tu saya stres. Tapi sebenarnya, adakah setiap manusia memang tak pernah buat salah? Dan adakah kalau orang buat salah tu mesti dihukum? Adakah hukuman itu sebagai satu-satunya pengajaran untuk mengubah manusia? Okey, yang kelima. Semua perkara mestilah berlaku seperti yang saya harapkan. Everything mesti going well. Jadi kalau ada cacat celah sikit je macam, teruknya. Adakah begitu? Tapi kadang-kadang saya pun ada fikir macam ni. Semua mestilah semua berlaku yang seperti yang kita harapkan. Kalau tak memanglah spoil lah majlis tu. Saya fikir. Tapi itu sebenarnya cikgu-cikgu rakan AKP, itu sebenarnya tak rasional. Kepercayaan yang tak rasional. Yang keenam. Kebahagiaan saya terletak di luar diri saya. Yang ini selalu kebanyakan kita. Tak semua tapi ada sebahagian. Cikgu Huda kata Swarovski. Gulang dekat JPO kan? Tahu. Okey, kebahagiaan saya terletak di luar diri. Biasanya kita akan harapkan orang yang bahagiakan kita. Contohnya, yalah suami mestilah layan kita baik-baik. Saya akan jadi gembira kalau suami saya tak curang. Contoh diri sendiri, contoh diri sendiri. Tapi di mana ada tulis yang kebahagiaan kita datang dari dia? Dia elok je curang dengan orang lain, adakah kita sendiri tak boleh bahagiakan diri kita? Gitu deep. Okey, yang ketujuh, saya perlu risau terlampau terhadap perkara yang bahaya. Betul. Ada yang anak murid kata, cikgu memanglah kan kita kena risau cikgu, bahaya-bahaya ni. Okey, betul risau. Tapi kalau awak risau sampai murung, wajar ke benda tu? Tak cikgu. Kan? So kita perlu risau tapi risau yang berpada-pada sampai kita takut sangat, risau sangat sampai nak keluar rumah pun takut. Tu dah jadi tak rasional. Okey, yang ke-8, saya perlu bergantung kepada dia. Ini pun antara dalam kalangan remaja kita. Sebab remaja ni kan dia banyak dipengaruhi oleh rakan sebaya. Kalau kawan kita datang sekolah, baru kita nak datang sekolah. Kan? Kenapa tak datang sekolah semalam, Selva? Semalam sebab Pravin tak datang sekolah. Contoh ya. Tak datang sekolah. Habis tu kalau Pravin mati, adakah awak terus tak boleh hidup? Terus tak datang sekolah? Jadi, yelah cikgu kalau Pravin mati, awak kena teruskan hidup tak? Kau nak mati sekali. Yelah saya kena teruskan hidup. Jadi janganlah bergantung kepada dia. Lebih kurang macam tu. Itu bukan dalam sesi kaunseling tau. Sesi kaunseling lebih monotonous. Itu Cikgu Nadia suara memang nyempreng macam panahan peti. Okey, yang seterusnya. Saya perlu bergantung kepada dia. Dah tu. Peristiwa masa lampau menentukan tingkah laku saya. Contohnya saya lupa masuk LDP hari tu menyebabkan saya
nervous setiap hari Sabtu. Ni contoh diri sendiri kan. Itulah pemikiran saya yang tak rasional. Yang ada dalam diri saya. Benda-benda lalu menyebabkan saya terlalu risau akan datang sampai tak boleh nak move on, tak boleh nak berfikir tentang benda-benda baik dah. Itu pun sebenarnya tak rasional. Bukan peristiwa lampau tu yang menentukan tingkah laku kita yang seterusnya. Yang ke-10, saya perlu elak buat perkara yang susah kerana kehidupan ini sangatlah membebankan. Maknanya ataupun dengan kata lain, saya kena lari dari masalah. Kawan-kawan semua, adakah kita perlu lari dari masalah? Kadang-kadang saya sendiri fikir kan, malah nak fikir, tapi selagi kita malas nak fikir dan tidak menyelesaikannya, selagi itu masalah itu mengejar saya. Jadi kalau ada apa-apa isu dan masalah perlu diselesaikan segera. Bukan kita malas nak fikir, bukan kita tak selesaikan. Dan yang terakhir, seseorang itu sepatutnya berasa sedih. Nampak tak? Alamak, kenapa dia macam ni? Okey, seseorang itu sepatutnya berasa sedih dan mengambil berat apabila melihat orang lain dalam keadaan bermasalah ataupun susah. Okey, betul tak cikgu-cikgu? Betul tak rakan AKP? Kalau kita tengok kawan kita susah, bermasalah, kita mesti rasa sedih. Betul tak? Mestilah kan. Cikgu kalau anak murid mesti kata, cikgu mestilah orang sedih. Orang tengah susah, mestilah kita sedih. Betul, kita rasa sedih. Tapi adakah kita mesti sedih yang over? Kawan kita yang putus cinta, kita yang menangis raung-raung 10 hari 10 malam tak tidur. Itu dah jadi tak normal. Jadi inilah cikgu-cikgu, 11 pemikiran tak rasional yang ada pada diri manusia, kata Albert Ellis. Jadi cuba cikgu-cikgu kenal pasti 11 pemikiran ni yang mana ada dalam minda, dalam pemikiran ataupun dalam sistem kepercayaan cikgu-cikgu. Benda yang sebelum ni tak sedar. Rupanya saya mesti disayangi ni pemikiran tak rasional. Rupanya aku percaya benda tak rasional selama ni. Cuba cikgu-cikgu kenal pasti. Okey, tak payah tulis lah nanti kawan-kawan kita baca pula. Cikgu Huda saya mesti disayangi. Nanti sampai ke sekolah pula kalau dalam bahasa kasarnya tak naklah sebut sebab dirakam kan. Dalam bahasanya macam menyindir-nyindir lah kawan mengajuk-ngajuk, mengajuk jadi kalau saya sendiri percaya, saya memang percaya bahawa saya mesti disayangi. Sebelum ni lah, sebelum belajar kaunseling kan, saya ada kepercayaan tak rasional ni semua. Saya mesti disayangi, saya mesti dapat apa yang saya nak. Tapi bila kita belajar ilmu kaunseling ni baru kita tahu, sebenarnya benda tak rasional lah. Kepercayaan tu kita kena ubah. Jadi kalau ada 11 kepercayaan tak rasional ni, kita perlu ubah. Macam mana ubahnya? Okay, saya terangkan secara simple ya. Okey, kita kena ubah pemikiran tak rasional supaya kita dapat ubah emosi yang tak rasional itu. Okey, macam mana nak ubahnya? Okey, benda nak ubah pemikiran ataupun kepercayaan yang ada dalam diri kita sekelip mata ataupun dalam masa satu hari adalah sangat tak mustahil cikgu-cikgu ya. Sebab tu dalam kaunseling ialah proses. Bila kita kata proses ada flow, maknanya dia bukan setakat berhenti dalam satu sesi ataupun 2 sesi ataupun 3 sesi. Malah sesi kaunseling ni boleh berlaku sehingga bertahun-tahun lamanya. Contohnya dalam Sigmund Freud, dalam sesi kaunseling dia 5 tahun baru klien tu dapat celik akal. Betul lah dulu kaunselor aku kata 5 tahun, lepas 5 tahun apatah lagi anak-anak murid kita. Setakat 1, 2, 3 sesi kita belum nampak lagi perubahan tingkah laku ataupun emosi dia. Sebab tu saya kata kaunseling itu satu proses. Bukan kalau lah kaunselor ada kayu magic, cing, berubah, cing, gembira. Kan best kan? Tapi malangnya tidak. Jadi macam mana kita nak ubah pemikiran tak rasional ni? Makan masa sikit. Yang pertama kita kena sedar tentang pemikiran yang ada dalam diri kita. Contohnya saya percaya saya mesti disayangi. Kita ubah. Saya nak orang disayangi. Saya nak orang menyayangi saya. Saya nak orang menyayangi saya. Tapi adakah orang mesti sayang saya? Jadi kita ubah. Adakah kita mesti dapat benda tu? Saya memang nak apa yang saya nak, tapi adakah semestinya saya dapat apa yang saya nak? Jadi macam mana kita nak ubah? Kita ubahlah ayat itu dalam otak kita. Okey Nadia, sabar jangan lupa masuk LDP. Relax Nadia, relax, sabar. Okey, betul, memang betul engkau nak perfect ya. Tak nak buat salah, tapi kat mana kata yang kau memang takkan buat salah?
Konon-konon pujuk diri ya. Kita nak ubah pemikiran kita ni, pujuk diri. Relax Nadia, okey, tak semestinya kalau engkau tak masuk terlupa masuk LP, kau seorang yang sangat teruk. Engkau lah kaunselor paling teruk di abad ini. Nadia, relax Nadia, sabar. Jadi kita ubah pemikiran tak rasional tu kalau kita dah tahu. Cepat-cepat kita ubah. Benda tu makan masa. Bukan ubah sekejap, ping, terus, oh saya dah gembira, saya lupa masuk LP. Oh tak macam tu. Dia slowly, ambil masa. Bak kata apa ni, cikgu Madam Fu dalam peribahasa Cina, jadi baik perlu 3 tahun, jadi jahat 3 hari. Sedap peribahasa tu jadi baik perlu 3 tahun. Itulah dalam macam sesi kaunseling tu, dia makan masa sikit, even sampai bertahun-tahun baru dapat insight, baru dapat celik akal. Dalam kaunseling kita panggil celik akal. Dia dapat ilham. Rupanya betul kaunselor kata aku ubah ni, tak boleh fikir macam ni sebenarnya. Itu antara salah satu celik akal. Jadi bila kita dah ubah pemikiran kita yang tak rasional tu tadi, kita dah sedar kan, oh aku tak semestinya aku kena dapat apa yang aku nak, tak semestinya aku mesti disayangi. Jadi emosi kita akan jadi lebih stabil, lebih baik. Bukan bermakna lebih baik tu daripada sedih terus jadi gembira. Macam saya kata tadi. Okey, contohnya yang datang kepada saya Bujibu putus cinta. Bujibu hari tu datang, saya akan tanya. Dalam sesi kaunseling kita akan gunakan skala untuk describe emosi seseorang. Contohnya sedih. Okey Bujibu, lepas dia dah habis-habis nangis tu, kita janganlah paksa-paksa nak bercakap dengan dia. Bagi dia nangis dulu apa semua, dalam sesi ketiga keempat baru nampak dia cool, reda, baru kita akan approach dia. Okey, hari tu saya nampak Bujibu sangat sedih. Berapa skala sedih yang Bujibu rasa tu? Daripada 0 sangat tak sedih ataupun gembira, 10 sangat sedih. Bujibu letak berapa? 10 cikgu. 10 maknanya Bujibu sangat sedih. Bila Bujibu rasa Nana tinggalkan Bujibu. Macam tu. Jadi dia rasa sangat sedih. Kita tahu 10 skala dia. Dalam sesi yang ke-6 ke-7 pula dia datang lagi kepada kita. Dia dah boleh bercerita. Dan bila kita tanya balik, okay Bujibu, saya dah terangkan kepada Bujibu tentang pemikiran yang tak rasional yang ada pada diri Bujibu kan. Bukan bukan peristiwa yang menyebabkan Bujibu rasa sedih, tapi kepercayaan Bujibu yang tak rasional yang menyebabkan Bujibu rasa sedih. Jadi kita dah belajar bagaimana untuk ubah. Jadi macam mana Bujibu setakat hari ini? Macam mana emosi Bujibu? Okey sikit lah cikgu. Okey, berapa daripada 0 hingga 10 tu? Saya rasa 8. 8 ya. Walaupun 8 tu masih sedih, tapi sekurang-kurangnya Bujibu dapat turunkan skala tu. Daripada dia datang kepada kita nangis-nangis bagai nak rak kan, 10 skalanya. Sekarang untuk sesi yang ke-7 ke-8, dia punya emosi dah turun ke 8. Walaupun taklah gembira, tapi at least dah turun. Nampaklah kat situ perubahan emosi yang lebih baik. Walaupun bukan emosi yang positif. Jadi itulah sahaja aplikasi dalam teori ataupun teknik counselling REBT. Jadi setakat ni ada tak soalan cikgu-cikgu tentang emosi manusia ni tadi ya? Ada soalan tak? Cepat betul masa berlalu Okey, tak ada. Okey, kalau ada soalan cikgu-cikgu bolehlah PM saya yang nak belajar lebih mendalam. Bolehlah bayar-bayar lebih sikit kat saya. Saya akan ajarkan gurau ya. Okey, jadi itu sahaja. Terima kasih untuk perhatian semua. Terima kasih Puan Fu, dan saya teruskan perkongsian seterusnya dengan Cikgu Zaliha. Silakan Cikgu Zaliha. Saya mohon maaf andai ada tersilap bicara dan kata ya. Silakan Cikgu Zaliha. Terima kasih. Baik, terima kasih Cikgu Nadia, kaunselor TMR 2 yang superb. Sepatutnya setakat 1 jam setengah ni rasanya Cikgu Nadia seorang pun boleh. Okey. Kita pun sebenarnya agak kesian dengan dia. Dah buat tawaran juga. Kalau Cikgu Nadia nak relax untuk slot 1 pun boleh. Fokus kepada moderator slot 2. Tak apa. Kita ambil sikit. Ini bukan sikit dah ni. Rasa bagi dia pun okey ni. Okey, tak apa. Okey, diharapkan semua rakan-rakan guru semua sudah jelas sikit tentang perkongsian Cikgu Nadia berkenaan dengan irrational belief system menggunakan teori REBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Yang berusaha Puan Norzila binti Mat Hamzah, Pengetua SMK TMR 2. Yang dihormati Puan Wun Siu Chu, Penolong Kanan Pentadbiran. Puan Mahanum binti Mahat, Penolong Kanan HEM. Puan Cik Faridah binti Cik Yahya, Penolong Kanan Co-Curriculum, barisan guru-guru kanan serta rakan-rakan guru yang dihormati sekalian. Baik, syukur kita dapat sambung sikit lagi lah dalam
masa yang berbaki ni, nanti saya nak spend sikit masa untuk Cikgu Aida, jadi saya pergi dengan lebih cepatlah perkongsian saya. Jadi sudi-sudikanlah ya cikgu-cikgu untuk dengar sedikit perkongsian dari saya. Okey, kalau tadi Cikgu Nadia share berkenaan dengan emosi, untuk slot saya sedikit nak berkongsi berkenaan dengan kemahiran kemahiran melayan ataupun kemahiran asas kaunseling yang boleh dipraktikkan dalam komunikasi seharian ataupun komunikasi kita membantu dalam kehidupan kita kan. Setiap saat kita ni adalah membantu kan, membimbing. Kita membantu orang-orang yang signifikan dalam hidup kita seperti keluarga kita, anak-anak kita, rakan-rakan dan orang-orang sekeliling. Sebab kita selalu juga dengar kan keluhan contohnya daripada anak-anak, mama tak faham saya, mama tak rasa apa yang saya rasa. Itu keluhan-keluhan daripada orang sekeliling kita terutamanya orang-orang yang relevan dengan kita lah. Kenapa terjadinya benda yang macam tu kenapa? Mungkin kita belum lagi ataupun kita terlepas pandang untuk menggunakan kemahiran yang berkesan dalam kita membantu ataupun kita berkomunikasi dengan anak-anak kita. Okey, baik, saya sharekan skrin Okey, boleh nampak Okey, jadi tajuknya adalah aplikasi kemahiran asas kaunseling untuk keberkesanan komunikasi, terutamanya komunikasi membantu. Okey, sebelum tu kita lihat sepintas lalulah definisi kaunseling rasa cikgu-cikgu semua dah dapat gambaran tadi seperti yang Cikgu Nadia cakap tadi. Kaunseling bukan nasihat tapi dia merupakan satu proses yang sistematik menggunakan prinsip-prinsip psikologi yang digunakan oleh kaunselor profesional ataupun maksudnya yang betul-betul belajar dalam bidang ni lah kan. Dan sesi kaunseling ni untuk menghasilkan perubahan, perkembangan yang menyeluruh secara sukarela sepanjang hayat berlandaskan etika kaunseling. Okey, perkataan sepanjang hayat tu yang penting kita tak boleh nak harapkan seperti on switch lah, on off on kan. Tak boleh terus nak mengharapkan perubahan yang drastik dalam masa yang singkat. Kita jangan putus asa. Kalau dia tak berubah sekarang, tak apa, mungkin dia install, dia simpan, suatu hari nanti dia akan gunakan untuk kehidupan dia itu dia. Dah faham, dah jelas maksud kaunseling, definisi kaunseling. Okey. Apabila kita katakan dia tu satu proses yang sistematik, dia melibatkan beberapa peringkat lah. Okey, kita lihat secara sepintas lalu. Okey, ikut model ini kita tengok peringkat yang pertama ialah menyediakan prasesi. Okey, prasesi ni maksudnya kita cuba bersedia dari segi tempat untuk menjalankan sesi ataupun kita dah cuba mendapatkan gambaran berkenaan dengan klien yang kita nak bantu tadi. Okey, dalam kes kita di rumah contohnya kan, sebelum kita menyelesaikan sesuatu masalah anak-anak ke ataupun kita dengan suami kita ke kan, kita perlu bersedia jugalah dari segi prasesi tu. Tak bolehlah kita nak bantu anak kita, nak menyelesaikan masalah kita, masalah anak-anak tu di depan adik-beradik yang lain ke kan. Kena ada tempat yang sesuai, tertutup supaya tidak menjatuhkan maruah dia dan supaya dia tidak rasa terancam kan. Di samping tu kita perlu juga tahu background dia, background masalah dia. Sedikit sebanyak kita cuba dulu. Contohnya kita dengar cikgu buat aduan anak tak siapkan kerja sekolah kan. Kita ambil dulu background daripada guru kelas kan. Apa masalah anak kita cuba selidik dulu sebelum kita cuba bertanya, cuba menyoal siasat anak kita tu lah. Itu maksudnya menyediakan prasesi, persediaan di prasesi Okey, seterusnya peringkat yang kedua adalah membina hubungan. Membina hubungan ni maksudnya macam Cikgu Nadia cakap tadi kan, kalau dia belum lagi rapat dengan kita, dia tak akan cerita masalah. Kan, sama juga anak kita pun, kita baru lepas marah dia kan tadi, lepas tu kita panggil dia, mai sini, ibu nak tanya ni, hati dia masih terluka kan, hati dia masih terluka, mana dia nak share dengan kita kan, dia ada gap.
Jadi sebelum kita nak menyelesaikan ataupun nak mengorek rahsia dia, mengorek masalah dia, kita wujudkan hubungan dululah, rapport dulu supaya dia percaya, dia rasa selamat dengan kita dulu, barulah kita boleh teruskan. Okey, yang ketiga, apabila rapport dah terbentuk, dia dah percaya, dia dah rasa selamat, dia dah rasa okey dengan kita, teruskanlah meneroka, explore dia punya masalah dia kan. Explore masalah ni mengambil masa yang agak lama dan memerlukan pelbagai teknik lah, sebab bukan senang bukan senang. Kadang-kala klien ni ataupun orang yang kita nak bantu ni ataupun anak kita sendiri, dia sendiri pun tak faham apa masalah dia. Dari situlah kita kena menggunakan teknik-teknik untuk meneroka masalah dia supaya dia lebih jelas dengan diri dia. Sebab itu kita katakan proses kaunseling itu adalah dia bukan nasihat. Kita membantu dia mengenal diri dia dan mengenal persekitaran dia dan dia boleh membuat perubahan mengikut keperluan persekitaran dia. Okey. Jadi step yang ketiga tadi, meneroka dan menganalisis masalah tadi, kita kumpul dulu. Contohnya dalam kes kita kata, saya ada buat satu kes tadi, contoh kes ni lah kan. Klien ni dia 3 beradik, tinggal sendirian kerana ibu bapa bercerai kan. Setiap hari bapa hanya datang bermula pukul 7 malam sampai pukul 1 pagi untuk tengok keadaan keselamatan je lah kan. Lepas tu bapa tinggal balik semula ke rumah ibu tiri sampai siang hari. Lepas tu ibu tiri ni tidak menerima anak-anak tiri kan. Ibu kandung pula tak ada, balik ke negeri asal. Contoh lah, ini satu kes contoh lah, saya bagikan senang saya buat contoh. Maksudnya apa tadi saya cakap, jadi kita cuba buat dia, kita analisis dulu masalah dia, kenapa, bagaimana, macam mana boleh terjadi, dah berapa tahun kan. Dan daripada masalah-masalah yang berlaku tu, apa yang memberi kesan terhadap diri dia yang paling teruk. Apakah masalah-masalah yang dia nak selesaikan. Antara yang pentinglah dia nak selesaikan. Pergi kepada step yang keempat, iaitu mengenal pasti masalah. Daripada masalah yang banyak, kita ambil satu sahaja dulu untuk kita selesaikan dalam sesi tersebut. Kita tak boleh banyak-banyak. Sebab sesi pun kita tak boleh panjang, dia antara 30 minit hingga 45 minit sahaja. Biasanya kita buat sesi, kita tak nak bebankan otak dan fikiran klien ataupun orang yang kita bantu tadi, supaya dia tidak terbeban, jadi masa tak boleh panjang sangat kan. Jadi kita buat persetujuan dengan dia, dengan klien kita tadi. Kita kata daripada banyak-banyak masalah yang saya apa yang saya faham, contohnya kita guna nama Aina lah kan, contohlah ni nama Aina. Okey, daripada yang Aina ceritakan tadi, Aina stres dengan kehidupan Aina sekarang, ibu tak ada, ayah pun tinggal dengan ibu tiri, adik-adik tak pergi sekolah pagi-pagi, contoh kan. Jadi banyaklah masalah dia. Lepas tu kita tanya dia, daripada banyak-banyak masalah ni, yang mana Aina nak selesaikan dulu? Yang mana paling mengganggu fikiran Aina? Kita tanya dia kan. Jadi dia akan bagi kita seorang kaunselor ataupun seorang pembimbing ni, kita tahu mungkin perasaan stres dengan perceraian itu yang paling teruk kan. Tapi kita tak cakap dengan dia, okey kalau macam tu kita selesaikan masalah emosi awak lah yang murung dulu. Kita tak boleh cakap. Dalam kaunseling tak boleh cakap macam tu. Sebab itu dah jadi nasihat. Kita bawa dia mengenal pasti sendiri. Jadi dia akan fikir, bagi masa sekejap, dia fikir sekejap kan. Okey, saya rasa dalam banyak-banyak perkara ni saya nak settlekan pemikiran saya dululah cikgu. Saya tak boleh terima lagi ni. Kenapalah mak ayah saya boleh bercerai? Kenapalah mereka berpisah? Kenapalah nasib saya macam ni kan? Dia yang membuat keputusan masalah apa yang nak diselesaikan dulu. Okey, kita masuk step keempat kan. Okey, step keempat ni cikgu, kalau kita tengok tadi kan dah peringkat keempat kan, menyediakan prosesi, membina hubungan, meneroka, mengenal pasti masalah ni. Kalau klien yang kurang aktif ataupun dia sendiri susah mengenal pasti masalah dia, susah nak meluahkan, dia akan ambil masa yang panjang.
Prosesi membina hubungan dah satu. Meneroka menganalisis masalah dah satu. Mengenal pasti masalah dah satu lagi. Dah 3 sesi dah. Kan? Tapi hakikatnya kalau di sekolah memang tak cukup masa. Nak bina hubungan dulu, nak panggil untuk menganalisis masalah, lepas tu suruh balik. Kadang-kadang memang tak cukup masa dengan nisbah satu kaunselor kepada 500 pelajar kan. Memang tak cukup. Jadi kadang kita jam terus. Bina hubungan sikit-sikit, teroka, jam terus kepada mengenal pasti masalah. Terpaksa lah kadang-kadang tu. Okey. Lepas tu bila dah kita kenal pasti masalah tadi, dia dah bersetuju untuk menyelesaikan masalah emosi yang tak boleh terima lagi kan, pemikiran yang tak boleh terima lagi, tak boleh terima perceraian tadi, kita pun bawa dia berbincang apakah alternatif. Apakah alternatif ataupun apakah langkah yang dia rasa boleh untuk menyelesaikan masalah dia tadi, masalah pemikiran tadi kan. Kita tanya dia dulu. Nanti dia akan jawab lah apa yang dia faham. Dia jawab, dia kata kenapa orang lain ada ibu bapa, kenapa ibu bapa tinggal sebumbung, ada ibu ayah yang masak kat rumah, makan sama-sama, kenapa dia banyaklah bercerita macam ni kan. Jadi dia biasalah kadang klien ni ataupun anak-anak kita ni dia tak tahu kan. Kita perlu membawa dia kepada celik akal lah. Kita perlu membawa dia kepada celik akal dengan cara kita membimbing dia ataupun kita memberi maklumat kan. Memberi maklumat lah. Kita bukan mencadangkan, cuma sekadar kita memberi maklumat. Contohnya kita kata ini saya relate kepada Islam lah ya. Contohnya kita kata Aina belajar tak tentang rukun iman. Contohlah rukun iman tu kan yang terakhir sekali apa? Kan dia bercakap lah percaya kepada qada dan qadar Allah. Contoh kan. Okey. Apabila kita percaya kepada qada dan qadar Allah, sepatutnya Aina dah boleh terimalah. Sebab ajal, maut, jodoh ini adalah di tangan Tuhan. Sebagai seorang Islam, kita perlu berpegang dengan rukun iman yang keenam ini. Percaya kepada qada dan qadar Allah, iaitu takdir. Dan dalam Al-Quran pun ada cakap, contohnya kalau kita nak menggunakan teori Islam lah kan, dalam Al-Quran pun ada cakap setiap manusia diuji. Cuma ada yang diuji di peringkat awal, ada yang diuji di pertengahan, ada yang diuji di akhir kehidupan kan. Jadi kalau Aina lulus ujian ini, lulus ujian Tuhan ini, Aina seorang yang hebat. Maksudnya kita cuba membawa dia kepada celik akal, kepada pemikiran irrasional dia tadi, tak rasional. Dia tak boleh terima perceraian kan. Kita bawa dia kepada macam yang Cikgu Nadia cakap tadi lah, activity event adalah perceraian. Belief system dia adalah teruk, saya mangsa keadaan, Allah tak sayang saya. Itu belief system dia kan. Pergi kepada C adalah consequences dia, adalah emosi dia pun jadi teruk kan. Lepas tu bila kita dalam proses kita mencari alternatif untuk menyelesaikan pemikiran dia tadi, kita dispute lah. D tadi kita dispute, kita kata macam yang saya cakap tadi, kita dispute dengan rukun iman. Kita kata tak apalah, ini Allah dah bagi ujian awal-awal, Aina dah ambil ini sebagai peringatan, mudah-mudahan tak berlaku lagi dalam kehidupan Aina sendiri suatu hari nanti bila Aina berumah tangga kan. Aina dah rasa kan macam mana rasa sekarang kan. Aina nak tak anak-anak Aina rasa juga seperti yang Aina rasa sekarang. Dia pun mengambil iktibar daripada itulah. Kan. Jadi apabila dia faham, dia dah mendapat celik akal, dia dah mendapat satu alternatif untuk menyelesaikan masalah dia tadi, kita teruslah pergi kepada mengambil tindakan. Mengambil tindakan tu kalau dalam isu tadi, dia cuba ubah sikap daripada duk fikir je benda tu kan. Dia terus buat benda-benda yang berfaedah, lupakan, teruskan
aktiviti harian dia seperti belajar bersungguh-sungguh dan sebagainya lah. Contohnya kalau dia memilih contoh kalau dia kata masalah saya tadi saya kata saya nak selesaikan masalah adik-adik saya yang tak bangun pergi sekolah ni. Tu yang paling penting sekali. Contohlah kan. Jadi yang mengambil step yang mengambil tindakan adalah mungkin dia boleh bincang dengan ayah dia supaya ayah dia tukar shift kan. Ayah dia datang 1 pagi, balik pukul 8 pagi selepas adik-adik pergi sekolah ke. Maksudnya dia kena bincang dengan ayah dia kan. Ataupun dia bincang dengan pihak sekolah, saya nak cikgu tolong call pagi-pagi. Contohnya itu mengambil tindakan lah. Kan saya nak minta cikgu disiplin panggil adik saya apabila datang sekolah, contohnya kan gitu. Itu step yang mengambil tindakan. Okey, seterusnya bila dia rasa dia dah dapat selesaikan masalah tadi, masalah untuk sesi semasa tu tadi, dah boleh menamatkan sesi. Okey, itu secara ringkasnya. Secara ringkasnya proses dalam counselling. Menamatkan sesi ni dia ada cara-cara dia pula lah. Kita boleh minta kita tanya dia balik daripada kita boleh buat rumusan semua kan. Kita buat rumusan balik apa yang dia ceritakan tadi. Adakah Aina masih perlukan untuk sesi kedua untuk menyelesaikan masalah kedua yang Aina cakap tadi? Kalau dia kata nak, okay, kita akan sambung kepada sesi seterusnya. Sesi untuk permasalahan yang kedua. Itu kita panggil menamatkan sesi untuk sesi itu sahaja. Tapi kalau dia kata tak apa cikgu, sekarang saya dah stabil, saya dah okey, saya dah faham masalah saya dah faham diri saya dah understand, saya dah accept semua, saya nak tamatkan hubungan. Saya nak menamatkan perhubungan kaunseling. Terus tamat, tak ada buat apa-apa lagi. Kan? Okey, itu secara ringkas saya nak bagi kat Cikgu Aida sekejap, tapi sambil tu saya nak jugalah sikit je saya nak tunjuk sepintas lalu sahaja kemahiran. Itu baru proses, tak masuk kemahiran lagi, tapi saya dah sebut tadi secara tak langsung saya dah sebut sikit-sikit Okey, kita tengok sepintas lalu. Kemahiran prasesi tadi dah saya sebut. Okey, membentuk rapor saya dah sebut, ada segi penstrukturan semua dah sebut, kesediaan melayan, dari segi body posture, eye contact semua tu dah sebut. Belum sebut tapi itulah maksud permulaannya untuk persediaan untuk kita buat sesi membantu Okey, kemahiran parafrasa ni senang je. Bila kita membantu orang tu mesti nak tahu kau faham tak aku cakap ni? Macam gitu je parafrasa. Jadi kita nyatakan balik. Okey, daripada apa yang Aina cakap tadi, Aina sedih dengan kehidupan sekarang. Betul ke? Betul. Gitu je. Kalau dia betul apa yang kita faham dengan apa yang dia cakap, dia akan angguk. Dah cukup. Itu kemahiran parafrasa. Kita sebut balik ayat-ayat yang dicerita tadi, tapi bukannya panjang, bukannya setelah dia bercakap lama, tak. Dia cakap sikit je lah dalam 2, 3, 4, 5 ayat tu, kita terus buat parafrasa. Menandakan kita faham Okey. Lepas tu kemahiran memberi galakan bila kita bercakap dengan anak ke apa kan. Kan ada isu cakap, alah mama ni orang cakap pun tak dengar, buat kerja lain, main handphone contohnya kan. Tu maksudnya kita tak menggalakkan dia bercakap. Kita tidak ada dorongan minimum. Contohnya kita kata okey teruskan, mama dengar. Okey, ya ke? Oh macam tu. Itu dia, orang tu akan lagi lebih bersemangat kan nak bercakap kan. Bila kita memberi galakkan meneruskan percakapan dia tu. Okey. Kemahiran seterusnya meminta penjelasan. Kita minta penjelasan supaya kita pun lebih faham apa yang dia cakap, supaya kita tak kabur, kita pun tak lari isu dan dia pun tak lari isu kan. Kita tanya dia, okey kalau daripada apa yang Aina cakap tadi yang saya faham gini, boleh tak Aina jelaskan dengan lebih detail apa yang Aina maksudkan? Aina dah tak boleh maafkan ayah. Contoh macam tu Okey. Yang ketujuh, menyemak persepsi. Menyemak persepsi ni kita jangan shock sendirilah. Kadang-kadang kita bercakap, kita rasa kita faham kan. Tapi kita kena tanya juga klien kita tu, anak kita tu, betul tak apa yang kita faham ni kan? Jika kita rasa tak berapa jelas, kita tanya, kita semak apa persepsi kita ni betul tak? Contohnya kita kata, kenapa kakak tak join persembahan? Kakak ni tak yakin diri lah. Contoh kan.
Lepas tu betul ke itu tanggapan kita? Kita kata anak kita tak yakin diri kan. Cuba kita tanya betul-betul lah. Bila kita tak, saya bukan tak yakin diri mama, tapi ada orang ejek saya bila saya berdiri di hadapan, ada orang ejek saya gemuk ke, tak cantik ke kan. So kita kena selalu menyemak persepsi kita terhadap orang yang kita nak bantu tadi, supaya kita tidak salah buat tanggapan. Okey, seterusnya kita memimpin. Dalam proses kita membantu, dalam komunikasi kita menggunakan kemahiran memimpin. Memimpin ni kita bukan tanya soalan, cuma kita macam bawa dia dah berada dalam track, tak lari track kan. Contohnya, saya tak tahulah nak mula dari mana cikgu. Tak apa, mulakan dari mana-mana, cikgu boleh faham. Macam gitu. Ataupun dia ni bercakap banyak kan, gitu gini, kita cakap okey sekarang kita fokus kepada masalah nak bangunkan adik-adik ni untuk supaya pergi sekolah. Kita pimpin dia berada dalam track. Itu kemahiran memimpin dalam percakapan, dalam membantu. Okey. Seterusnya kemahiran memfokus. Kemahiran memfokus ni pun penting juga. Kadang-kadang klien ataupun anak-anak bila bercakap dengan kita dia tak fokus kan. Dia bercakap, dia pergi tambah itu, tambah ini. Kadang kalau klien ni dia cakap pasal ibu saudara dia, nenek dia, atuk dia kan. Dia dah lari tajuk dah. Jadi peranan kita bawa dia balik semula kepada pokok asal kita. Pokok apa yang kita nak bincangkan tadi, kita tarik balik dia. Okey, daripada tadi saya dengar Aina bercerita tentang atuk nenek. Sekarang apa kata kita balik semula kepada isu yang kita nak selesaikan tentang diri Aina yang tak boleh terima tentang perceraian. Naikkan volume. Sekejap ya. Volume. Ni. Okey, testing. Boleh dengar? Jelas tak? Makin kuat tak? Boleh? Tak dengar. Boleh. Okey. Okey, jadi kemahiran seterusnya tadi yang kita memfokus, kita ajak klien kita fokus kepada apa isu yang kita nak bincangkan tu. Okey, sikit lagi. Kemahiran menyoal dalam membantu ni kita elakkan menggunakan soalan tertutup. Nanti apa orang yang kita bantu tadi dia rasa dia ni dibedah siasat. Di soal sedik macam polis kan. Kita elakkan menggunakan soalan-soalan tertutup. Kita gunakan soalan terbuka supaya pelajar dia menjawab ataupun orang yang kita bantu tadi menjawab dari perspektif dia sendiri. Dia fikir untuk diri dia sendiri. Bukan kita arah, bukan kita bimbing dia lah untuk menjawab soalan, menggunakan soalan yang terbuka. Okey, seterusnya refleksi. Inilah refleksi yang kemahiran yang paling penting sekali sebenarnya dalam kita berkomunikasi. Sebab ramai yang tak rasa dia ni dilayan, orang tak faham dia kan. Dia seakan macam parafrasa tapi dia lebih mendalam. Kaunselor ataupun orang yang membantu tadi sudah masuk dalam ruang rujuk diri orang yang kita bantu tadi. Frames of reference dia panggil kan. Counselor in a client shoes. Maksudnya kita dah masuk dalam diri dia. Contohnya kita katakan adik cakap sakit gigi kan. Sakit gigi. Mama pun dapat rasakan macam mana sakit yang adik rasakan itu. Itu contohlah kan. Ataupun dia kata saya sangat sedih ibu bapa saya bercerai. Cikgu pun dapat rasakan apa yang awak rasakan, betapa peritnya, betapa pedihnya. Kita nambah sikitlah kan. Betapa peritnya, betapa pedihnya hati nak melalui perkara ni. Tapi tu kita dah membawa dia kepada celik akal lah. Kita bawa lagi jauh-jauh lagi kan. Tapi yang pertama sekali kita dah reflekskan dulu perasaan dia tu betul-betul ini paling penting sekali. Sebab kalau kita manusia ni kan bila dilayan dari segi perasaan dia akan rasa lebih tenang Okey, yang kemahiran yang kedua adalah memberitahu. Memberitahu ni sedikit sahaja dalam sesi kaunseling seperti mana yang kita tahu tadi. Kaunseling bukan memberitahu, kaunseling bukan menasihat. Kaunseling adalah membawa dia faham tentang diri dia dan persekitaran dia. Memberitahu ni seperti maklumat je lah kita cakap. Okey, kalau awak tak datang sekolah, adik awak kena gantung sekolah, kena buang sekolah. Itu seperti itulah contohnya Okey.
Yang ke-13, konfrontasi. Konfrontasi pun satu kemahiran yang sangat penting dan sangat kontroversi. Sebab konfrontasi inilah yang jadi banyak menimbulkan konflik dalam kalangan perhubungan kita seharian kan. Konfrontasi ni maksudnya apa yang kita lihat bercanggah, kita tanya dia balik. Tapi kadang-kadang kalau kita tak guna cara yang betul untuk kita confront dia, dia boleh sakit hati. Cakap dia tak percaya, mama tak percaya saya, ayah tak percaya saya, asyik nak tuduh saya je kan. Jadi nak konfrontasi tu mesti berhati-hati. Contoh kita kata, kakak kata kakak nak dapat A matematik, tapi mama tengok modul yang mama beli tu pun kakak tak buat lagi. Cakap elok-elok. Maksudnya konfrontasi ni apa yang dia buat tu tak sama, tak serupa bikin. Kan. Tapi kena sangat hati-hati dalam membantu. Kalau kita tak hati-hati, kita asyik nak confront dia je, dia akan jadi salah anggap kat kita, menuduh dia, tak percaya dia. Kan macam tu. Konfrontasi ni sangat perlu berhati-hati. Okey, rumusan kecil. Rumusan kecil ni semasa kita membimbing tadi, dalam setiap sesi tu kita cakap dengan dia. Okey, daripada sepanjang 15 minit kita berbincang, saya dah faham, bla 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 lah kita cakap kan. Kita rumus balik apa yang kita dah faham. Dan boleh juga kita minta dia rumus balik. Kalau saya suka budak rumus balik supaya dia dapat faham apa yang dia dah cakap, apa yang dah share. Okey, daripada apa yang kita bincangkan tadi, agaknya apa yang Aina boleh ambil pengajaran ataupun apa yang Aina faham daripada sesi perbincangan kita pada hari ini. Kita minta budak tu rumuskan balik. Anak kita pun boleh sama juga. Okey, kakak, daripada yang kita bincang tadi kakak rasa apa yang kakak dah faham? Kakak apa yang kakak rasa nak buat? Macam gitu Okey, lepas tu rumusan besar. Rumusan besar ni dah sampai tahap last kali, dah nak tutup sesi dah. Dia memanjang sikit lagi, panjang. Kita dah tanya dia apa perubahan dia nak buat, apa yang dia dah pilih. Maksudnya dah penutup kepada sesi. Dan sekiranya ada sesi akan datang, kita akan sebut semula. Okey, pada sesi yang lalu kita dah bincang bla 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 gitulah. Kita sebut semula secara panjang lebar balik itu dia punya rumusan besar. Okey, penambatan sesi. Penambatan sesi ni tak ada apalah. Kalau dia dah tercapai, kita rasa objektif dah tercapai, klien pun dah nak selesai dah tak nak buat lagi. Dah rasa tercapai dah impian dia. Dia punya untuk untuk dia membuat tindakan tu dia dah selesai. Jadi kita boleh tamatkan untuk sesi itu sahaja untuk tamatkan untuk sesi itu sahaja. Dan penamatan sesi janganlah terlalu tergesa-gesa, nanti klien tu rasa dihalau macam gitulah kan. Lepas tu kalau ada homework ataupun tindakan, kita ingatkan dia supaya suruh dia buatlah kat rumah. Lepas tu datang sekali lagi, kita tanya lagi kalau masih belum tamat lah. Ni penambatan sesi Okey, dan seterusnya kalau dah selesai semua, penamatan hubungan. Penamatan hubungan ni sudah tentulah kalau matlamat tu sudah tercapai. Penamatan hubungan ni atas permintaan klien ataupun kita rasa sudah selesai, kita boleh cadangkan kat dia untuk dah selesai. Dan kita tak nak dia berlaku pergantungan lagi dengan kaunselor. Ada juga sebelum ni kadang bila dah tamat hubungan, dia asyik menghubungi kita untuk meneruskan, dia tanya itu tanya ini kan. Jadi dia tak berdikari dari segi perasaan. Okey. Dan satu lagi last adalah sesi susulan. Kalau kita rasa perlu untuk sesi susulan, kita akan panggil dia. Okey, sebulan lagi cikgu nak tengok perkembangan kehadiran awak, contohnya macam itulah. Atau seminggu lagi cikgu nak tengok awak dah boleh move on ke dengan perasaan awak, contohnya macam tu Okey, jadi saya rasa itu sajalah untuk slot saya. Itu dah panjang juga, ya Allah. Okey, saya rasa itu sajalah untuk turn saya. Diharapkan cikgu-cikgu sedikit sebanyak mendapatlah dapat sikit hasil daripada perkongsian saya pada pagi ini yang tidak seberapa. Semoga kita dapat menjadi seorang pembimbing ataupun pembantu yang menggunakan kemahiran-kemahiran asas yang berkesan dalam kehidupan kita, terutama dengan anak-anak kita, keluarga kita dan orang sekeliling kita. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Cikgu Zaleha dan juga Cikgu Nadia di atas perkongsian tadi. Dan memang personality counselor ni dia memang tak akan cukup nak bercakap.
Itulah personality seorang kaunselor. Kalau seorang kaunselor ni dia tak nak cakap, itu bukan personality dia. Okay. Jadi memang masa untuk saya memang tak cukup lah. Okay. Apa-apa pun mudahan diharapkan guru-guru dapat sedikit ilmu, pengetahuan dan perkongsian berkenaan komunikasi dan juga emosi daripada dua GBK kita tadi. Tajuk saya ialah personality. Banyak juga saya nak cakap tapi memang tak akan sempat. Cuma saya nak cakap dekat sini sementara sekejap lagi kita akan LDP bersambung di YouTube berkenaan dengan pengurusan stres. Okey, mudahan guru-guru sediakanlah soalan sekiranya nak banyakkan persoalan berkenaan dengan pengurusan stres, macam mana cara nak uruskan stres. Boleh standby soalan untuk kita tanya kepada penceramah kita sekejap lagi. Okey, jadi sedar tak sedar masa kita ni dah hampir ke setahun daripada bulan 1, daripada tahun lepas lagi PDPR. Jadi tentunya banyak perubahan yang berlaku kepada personality diri kita sendiri. Personality ni dia perwatakan. Okey, jadi sementara untuk kita masuk ke LDP sekejap lagi, mungkin guru-guru boleh buat sedikit refleksi, ada tak perubahan kepada diri kita? Ada tak perubahan kepada personality diri kita? Kalau sebelum ni kita ni happy go lucky, sebelum ni kita ni peramah, tapi disebabkan perubahan yang berlaku sepanjang PDPR ni, kita dah berubah jadi murung, jadi tak banyak cakap, selalu nak marah. Okey, kita buatlah refleksi dan mudahan sekejap lagi guru akan belajar sesuatu untuk bagaimana untuk menguruskan stres. Okey, jadi saya serahkan kepada Cikgu Vidya untuk seterusnya lah. Okey, itu saja.